So we don't want to lose that identity. One day orang tanya, orang Melayu ni sebenarnya siapa? Sebenarnya hari ini kami akan bawa anda menjelajahi seni silat Hang Tuah di Melaka. Kita akan belajar sejarah silat Hang Tuah, penerangan di sebalik konsep dan teknik silat Hang Tuah, falsafah silat Hang Tuah, dan kita akan juga teliti cabaran silat Hang Tuah ni serta adakah silat Hang Tuah ini berpotensi sebagai produk pelancongan. Tanggal September 2012, Persatuan Seni Silat Hang Tuah telah membuka tirai di Perkampungan Seni Muara Sungai Duyung. Sehingga ke hari ini, persatuan ini telah mempunyai seramai 500 orang ahli. Seni silat ini telah disusun oleh Tuan Haji Mokhtar Yahya merujuk kepada buku hikayat Hang Tuah yang telah ditulis oleh Kasim Ahmad dan Nuriah Muhammad, dan juga sejarah Melayu oleh A. Samad Ahmad. Gerak silat ini telah berjaya diterbitkan sebagai rujukan umum oleh Tuan Haji Mokhtar sendiri dengan moto "Musuh tewas, kita selamat, dapat menyelamatkan." Saya Haji Mokhtar bin Yahya. Saya ingat dalam dunia persilatan saya baru lagi. Baru sangat. Jadi bermula umur saya 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun saya mula belajar silat. Dan penglibatan saya sekarang saya umur 68. Jadi baru sangat dah saya dalam dunia persilatan. Jadi pendekatan yang saya ambil adalah rujukan daripada hikayat Hang Tuah, sejarah Melayu, lagi segi bahan-bahan dia. Okey. Jadi dia punya pergi dua perkara tadi. Ilmunya dan kemahirannya. Untuk makluman semua, sebenarnya silat Hang Tuah ini bukanlah satu jenis gerakan silat yang baru direka cipta. Ianya dah lama. Menurut kajian kami mendapati bahawa silat Hang Tuah sudah berumur 756 tahun. When I started getting all these kinds of project interest in digging up heritage and history, I realized that we are a very rich culture. We are a very rich culture. Tahap ilmunya terdiri daripada ilmu pendekar, ilmu prajurit, ilmu hulu balang dan ilmu laksamana. Gerakan asas mengandungi langkah, serang bela dan serang balas. Manakala untuk belaan pula seperti menyambut, menangkap, menangkis, menjatuhkan dan menepis. Senjata yang digunakan adalah seperti sundang, keris, parang dan perisai. Moto silat Hang Tuah adalah musuh tewas, kita selamat, dapat menyelamatkan. Silat, istilah silat ni sebenarnya kurun ke-16 baru datang wujud perkataan silat. Sebelumnya orang kata ilmu mempertahankan diri, ilmu pendekar, ilmu prajurit, ilmu gagah, ilmu berani, ilmu kuat ketika itu. Kehebatan ilmu persilatan Hang Tuah adalah berpaksikan dan berpunca daripada ilmu zahir dan batin tiga orang guru beliau, iaitu Arya Putra, Sang Persatanala dan Syekh Mansur Al-Maghribi, berserta keris penduanya iaitu keris Tamim Sari dan keris berjasanya, keris Panjang Tempah Melaka, serta sebilah pisau yang selalu tidak berpisah dengan beliau. Ilmunya mesti senang saja. Ilmunya daripada guru-guru dia. Hang Tuah belajar apa? Pertama, umur 10 tahun dah fasih berbahasa. Dah fasih dekat berapa bahasa? 10 ke 12 bahasa dah berbahasa itu. Dan maksudnya satu orang umur 10 dah boleh menguasai bahasa macam banyak. Budak Hang Tuah ni orang yang cerdik, pintar. Lepas tu dia berguru 3 guru. Guru persilatan Hang Tuah yang pertama ialah Arya Putra, seorang ahli pertapaan di Pegat Pancasula, Rangkaian Gunung Ledang. Guru Hang Tuah yang kedua ialah Sang Persatanala. Mengikut hikayat Hang Tuah, Sang Persatanala ialah seorang ahli pertapaan yang sakit di Gunung Wiranapura di Tanah Jawa. Satu ketika umur 10 tahun pada Arya Putra. Dia belajar daripada yang kedua guru dia. Tadi Arya Putra, keduanya Adi Putra, abang kepada Arya Putra. Bersabit dengan ilmu yang diperturunkan oleh Sang Persatanala kepada Hang Tuah, kehebatan ilmu persilatannya tiada tandingan dari dulu hingga sekarang. Kerana
ada satu rahsia yang mana Hang Tuah tidak akan mewariskan kepada sesiapa pun selepas dirinya. Sejarah Hang Tuah ini tidaklah seindah sejarah hikayat Puteri Gunung Ledang yang sampai semua orang nak mengkaji tentangnya. Sebab itulah masih tiada lagi proper rekod berkenaan silat Hang Tuah. Ianya disebabkan oleh Sang Pesata Nala telah mengamanahkan Hang Tuah 5 bersaudara supaya tidak menurunkan ilmu silat ini kepada anak dan cucu cicit mereka. Guru Hang Tuah yang ketiga ialah seorang ulama dan ahli hikmat lagi wali, iaitu Syekh Mansur Al-Maghribi di Hulu Melaka. Kehebatan ilmu persilatan Hang Tuah juga dibantu oleh kesaktian Keris Tamingsari, kurniaan Seri Betara Majapahit di Tanah Jawa kepada beliau kerana jasanya membunuh Tamingsari yang mengamuk yang mahu membunuh Seri Betara Majapahit itu. Ketiga, dia belajar ilmu hakikat. Apabila dia belajar dengan Syekh Mansur Al-Maghribi, ilmu hakikat. Jadi Hang Tuah ketika itu dia tak belajar silat. Gambaran sebenar teknik ilmu persilatan Melayu asli zaman Laksamana Hang Tuah dapat dikesan dari riwayat semua babak-babak pertarungan senjata dan perkulutan Hang Tuah secara perseorangan, ataupun babak pertarungan beliau bersama 4 sahabatnya dengan musuh-musuh mereka yang ingin membunuh dan juga ingin memusnahkan misi para pahlawan Melayu sebagai seorang panglima dan laksamana. Ianya menjadi tanda tanya bagaimana silat Hang Tuah boleh dihidupkan kembali. Jawapannya senang sahaja. Orang zaman dahulu, mereka mengobservasi, melihat adegan-adegan pertempuran, pertarungan dan pertikaman. Dan seterusnya, ianya dijadikan sebuah hikayat. Dan hikayat ini adalah sejarah yang dikumpulkan dan disusun kembali. Jadi kerajaan negeri telah bagi kepercayaan kepada saya untuk membuat kajian tentang silat Hang Tuah. Silat Melayu yang betul-betul asli mengikut kaedah silat Hang Tuah ialah mana-mana silat yang menggunakan senjata-senjata yang pernah digunakan oleh laksamana tersebut dalam pembelajaran persilatannya seperti pisau, parang, keris pendek dan keris panjang. Walaupun persilatannya tidak menyamai taraf kehebatan pahlawan agung Melayu itu, namun begitu boleh juga dianggap bahawa Hang Tuah tetap handal berlawan dengan hanya tangan kosong. Teknik yang paling popular dalam gerak silat tempur Hang Tuah ialah melompat sambil menyerang ataupun menyerang balas atau lompatan untuk mengalahkan serangan lawan. Teknik keris pendek banyak digunakan untuk menikam sahaja, tetapi penggunaan keris panjang selain dengan cara menikam. Yang popularnya apabila menggunakan keris panjang tempur Melakanya ataupun apabila menggunakan pedang ialah dengan kaedah memarang ataupun tebasan, memancung, membelah, memenggal bahagian-bahagian tubuh lawan ataupun memusnahkan terlebih dahulu bahagian-bahagian pergerakan senjata lawan iaitu tangan dan bahu atau merosakkan terlebih dahulu bahagian panca indera musuh. Seperti mana yang diperkatakan sebentar tadi, silat Hang Tuah ini dapat dihidupkan kembali melalui adegan-adegan pertempuran, pertikaman dan juga pertarungan. Adegan pertarungan Hang Tuah ini ada banyak. Tapi antara yang saya nak ceritakan ialah pertarungan Hang Tuah dengan 70 orang mengamuk. Hang Tuah bertarung dengan 70 orang mengamuk dengan menggunakan keris panjang, lalu ditinggalnya 7 orang. 7 orang itu cuba menyerang Hang Tuah lalu diparang 7 orang itu dan mereka pun tumpas. Paling jelas membezakan antara silat Hang Tuah yang asli dengan silat-silat asli Melayu Nusantara yang lain ialah silat Laksamana Hang Tuah tidak menggunakan prinsip teknik dan gaya yang mengambil sebarang ilham dari gerakan benda-benda alam semula jadi. Hang Tuah menggunakan kecekapan dan kepatasan gerak semula jadi dirinya yang selesa, yang sesuai dengan situasi dan tempat pertarungan serta munasabah dengan teknik yang tidak menyusahkan diri. Oleh itu, silat Hang Tuah hari ini sudah cukup lengkap dengan semua kaedahnya, baik bertangan kosong atau bersenjata, dan tetap akan memelihara keasliannya yang memang cukup berkesan dan canggih dari zaman Laksamana Hang Tuah atau sebelumnya lagi hingga ke hari ini. Silat Melayu asli tidak memerlukan bunga tari dan gerak jurus yang sangat kencang, pantas dan ligat. Silat Melayu asli dalam jurus dan tari seninya perlukan ketenangan dan kewarasan serta ketajaman penglihatan, firasat dan kebijaksanaan berfikir
namun ianya bergerak dengan cepat, pantas dan kencang serta hebat hanya apabila bertindak dalam serangan dan belaan ketika berlawan. Pendek kata, gerak persilatan Hang Tuah baik dalam tarian seninya dan gerak jurus silat pertarungannya adalah mengikut gerak sejati manusia itu sendiri sebagai makhluk yang paling istimewa dijadikan Tuhan semesta alam. Beliau menggunakan firasat, pemikiran yang waras dan kebijaksanaan minda serta hikmah di dalam batin dan menghadapi pelbagai suasana dan peristiwa ataupun cabaran di samping ilmu kebatinan yang dipelajari dari guru-gurunya yang sakti pada zamannya. Beliaulah pendekar agung dan pahlawan Melayu sejati yang paling ulung dalam sejarah kesatriaan bangsa Melayu Nusantara, iaitu selepas runtuhnya Kerajaan Agung Melayu Empayar Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera. Tapi Hang Tuah ni, kalau kita tengok, kita boleh jadikan dia sebagai idola. Kenapa? Daripada kecil dah menguasai bahasa. Lepas tu dia berkhidmat di istana satu masa yang panjang saat ini. Lepas tu apa dia buat? Dia jadi duta. Dia keluar pergi beli bedil dekat Turki dia. Lepas tu dia pergi di Jeddah menunaikan haji sementara dalam proses tu, dan dia jumpa Nabi Allah Khidir. Jadi kalau orang yang dalam ciri-ciri gitu, di samping kependekaran dia itu, dia satu orang yang berilmu Islam. Pasal dia daripada umur 10 dah ada bahasa Nahu, Saraf semua dah menguasai. Jadi dia akhir dia penghujung, dia seorang yang menghujung ayat dia pengabdian kepada Allah. Jadi, sepanjang hasil kajian kami, sebenarnya silat Hang Tuah ini bukanlah hanya untuk seni mempertahankan diri sahaja. Malah, silat Hang Tuah juga memupuk nilai-nilai murni untuk seseorang insan. Contoh nilai murninya ialah kita tidak boleh bersikap sombong, kita kena sentiasa berwaspada, bijak berdiplomasi dan tidak menggunakan ilmu kita ini untuk kepentingan diri sendiri. Unsur dia sangat taat. So for example, silat Hang Tuah ni, I mean, we know Hang Tuah as a hero. So as a hero, he must be very skilled. Betul tak? Jadi to actually acknowledge the existence of Hang Tuah martial art ataupun silat Hang Tuah makes a lot of sense. Silat Hang Tuah tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar pula. Berdasarkan kepada temu ramah yang telah kami buat, kesemua responden yang kami temui tidak pernah mendengar seni silat Hang Tuah. Justru kepada semua pihak yang terlibat, perlulah lebih aktif mempromosikan seni silat Hang Tuah di platform media sosial contohnya, agar ianya tidak lenyap ditelan di zaman. So my approach with my courses, especially when I'm teaching heritage, is to meet this in the middle, to meet this. So the generation dia suka tu, okay, kita akan meet that. And then we see. So now with this approach, banyak my student yang very creative. They become creative. They are more expressive in terms of their appreciation to the local heritage. Terdapat beberapa masalah yang perlu diberikan perhatian khusus. Antaranya, tiada tempat khusus untuk para pelancong atau pengkaji seni silat untuk menonton seni silat Hang Tuah. Silat Hang Tuah juga tidak diperkenalkan secara meluas seperti silat-silat yang lain. Dan ianya tidak disertai oleh kebanyakan golongan muda, bukanlah sebab tidak diminati, tetapi mereka tidak didedahkan secara khusus di peringkat awal. Kalau orang yang berlapang dada, penerimaan ilmu tu, silat Hang Tuah ni bukan menggantikan silat ini. Apa salah kalau kau ada silat A ditambahkan? Jadi cara tak langsung kita mengumpul balik. Saya punya harapan orang boleh terima ramai ini. Untuk makluman, Hang Tuah ni satu nama yang besar. Sayang kalau orang Melaka sebenarnya kalau tak ini, tak claim ini Hang Tuah ni, silat Hang Tuah ni, rugi. Woi, ya. Orang tak rasa kagum ke? Kagum lah. Kagum, tak kagum. Apa yang mau kagum saya? Tak adalah. Saya tak tahu langsung pasal
silat hang tuah. Saya tahu silat cekak Hanapi, silat gayung. Sama ya kita. Teruk kan? Betul. Orang Melaka ni kita ni. Tak ada orang lain. Tapi serius. The best. Jadi kan Adam, apa agaknya kesimpulan yang Adam nak sampaikan dalam blog kita ni? Okeylah, kesimpulannya. Tengok tak? Kesimpulannya, silat hang tuah mesti dijadikan sebagai produk pelancongan terbaru di Malaysia. Serius. Betul. Sokong. Sebab apa? Hang tuah merupakan figura yang simbolik dalam masyarakat Melayu dan Nusantara, dan dia punya seni tu kita bisa jadikan sebagai khazanah yang sangat bernilai kepada negara kita. Kau pun lebih kurang macam hang tuah agak cakap dah. Steady je. Dalam hang tuah ni. Jadi, dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penasihat kami iaitu Madam Azrin. Ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhtar bin Haji Yahya selaku penyusun silat hang tuah. Dan pada semua yang menonton vlog kami Silat Hang Tuah. Juga kepada semua yang telah membantu kami bertiga sepanjang kami menjayakan rakaman ini. Betul. Jadi dengan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Terima kasih. Dan bye-bye. Jom. Jom. Belajar silat dah. Nak ikut? Jom. Ini ikut sekali